Okey, kita mulakan Okey, semua orang boleh nampak tak? Boleh. Okey, boleh nampak. Okey. Okey, so hari ni kita pergi ke masih lagi standard kandungan 5.2 janjang geometri, tapi kita nak pergi kepada kandungan asas 5.2.4. Nak tentukan hasil tambah ke tak terhinggaan bagi janjang geometri. Okey, dan 5.2.5 menyelesaikan masalah melibatkan janjang geometri. Okey. Cikgu harap yang lepas-lepas kamu boleh faham apa yang telah kita pelajari tentang janjang geometri. Kita belajar untuk cari sebutan ke n dan juga hasil tambah bagi n sebutan pertama yang Sn tu So sekarang kita dah pergi kepada hasil tambah ke tak terhinggaan. Hasil tambah ke tak terhinggaan janjang geometri ialah Sn sama dengan A/1 tolak R. Kalau kamu perasan formulanya lebih ringkas sikit daripada yang hari tu. Sn sama dengan A/1 tolak R. A ialah sebutan pertama, R ialah nisbah sepunya dan N ialah bilangan sebutan. So dia kata kat situ modulus R ialah kurang daripada 1, maksudnya R tu di antara negatif 1 hingga 1 nilainya. So kita pergi, ini formula yang kita nak gunakan hari ni lah. Next. Apa maksud sebelum tu? Apa maksud hasil tambah ke tak terhinggaan? Itu maksudnya ialah hasil tambah yang maksimum. Semua sekali lah dia tak tentukan berapa yang ke berapa, tapi yang maksimum hasil tambah semua-semua rujukan yang ada kat situ. Tentang panjang dawai ke, tentang luas segitiga ke, tentang rujukan nombor tapi dia tak letakkan yang ke berapa. So dia yang maksimum lah. Next. Contoh ke-16. Cari hasil tambah ke tak terhinggaan bagi janjang geometri 45, 9, 18. Sebelum tu cikgu lupa nak tuliskan tadi. Hasil tambah ke tak terhinggaan tu simbol dia ialah S infinity. Tadi kamu nampak Sn Cikgu tak edit lah betul-betul. Ni tersalah ni Ni bukan Sn tapi dia ialah S infinity. Tersalah. Cikgu terlupa edit kat sini. S infinity sama dengan A/1 tolak R. So inilah formula kita nak gunakan. S infinity sama dengan A/1 tolak R. Ni jujukan dia. A dia berapa daripada jujukan tu? Siapa tahu A dia? A sebutan pertama. Apa dia sebutan pertama kat sini? Sebutan pertama apa? Nombor yang pertama kan? Nombor pertama ialah 45. R. R ialah nisbah sepunya. Nisbah sepunya ialah T2 bagi dengan T1. Ni kita belajar pada minggu lepas. Sebutan kedua tu bahagi dengan sebutan pertama. Jadi 9 bagi dengan 45. Boleh kecilkan. Dapat 1/5. So gantikan saja dalam formula. S infinity sama dengan A/45 bahagi dengan 1 tolak 1/5. Jawapan dia berapa? Cuba kira. Tekan kalkulator. Dapat apa jawapan? 56/1/4. 26/1/4. Yang lain dapat sama tak? 56/1/4 So ataupun 225/4. Kamu boleh bagi jawapan dalam bentuk nombor bercampur. Tapi biasanya cikgu lebih suka tulis dalam bentuk pecahan tak wajar. 225/4.
Okay. Ni jawapan dia. Okay, next. Okay, cari hasil tambah ke tak terhinggaan bagi janjang geometri. Okay, 31 1/2. Cari hasil tambah pula. Hasil tambah ke tak terhinggaan. Okay, ialah 31 1/2. So, ini ialah S infinity. Dia dah bagi dah, siap-siap. Dan hasil tambah 2 sebutan pertama ialah 28. Okay, cari nisbah sepunya. Okey, kamu boleh rujuk juga buku teks muka surat surat berapa tu Contoh 17. Okay, kamu boleh refer pada buku teks juga sebab soalan contoh ni cikgu ambil daripada buku teks. So, dia dah bagi tahu dah hasil tambah ke tak tinggaan. So, kamu masukkan dalam formula. S infinity sama dengan A per 1 tolak R. Okey, nilai dia ialah sama dengan 31 1/2. So kalau kamu nak ganti kat sini pun boleh juga. Okey, terus gantikan. Tiga puluh satu 1/2. 31 1/2 dalam nombor pecahan tak wajar apa dia? 31 darab 2, 62, 63/2. Betul? 63/2. Sama dengan A per 1 tolak R. Okay. So ini sebenarnya kita kena buat apa ni? Kena buat persamaan serentak sebenarnya sebab dia ada dua persamaan. Ni persamaan pertama. Yang kedua ni persamaan yang bawah ni lah. Okay, so sekarang kamu akan darabkan silang. Okay, darabkan silang dapat apa tu? Okay, 63 darab 1 tolak R dapat apa? Okay, 63 darab dengan 1 tolak R jadi apa? Siapa tahu darab silang ni macam mana? Ha. 63 darab 1 tolak R dapat apa? Saya tak tahu dah. Okay, kamu nak darab silang boleh, nak biarkan A di sebelah kanan je pun boleh. Okay, tapi akhirnya dia akan selesai jugalah macam satu persamaan serentak kan. Okay, so tak tahu jadi apa. Okay, 63. Sekurang-kurangnya kamu tahulah dia akan jadi macam ni. Patutnya kamu tahulah bentuk dia jadi macam ni. Okay, 2 tu kalau kamu nak darab silang jadi 2A pun boleh. Kalau kamu nak biarkan je A di sebelah kanan, 2 tinggal je kat sebelah kiri boleh. Jadi sebelah kanan ada A saja. Okay, ini persamaan 1. Okay. Persamaan yang kedua. Okay, ni boleh kalau kamu nak naikkan 2 darab dengan A boleh. Tapi tak apalah cikgu biarkan dia dalam sebutan yang ada A saja sebab nanti boleh ganti dengan senang ataupun kena selesaikan lebih senang sikit. Okay, hasil tambah 2 sebutan pertama. Apa maksud dia? Okay, ingat lagi tak? Tn sama dengan A R N tolak 1. Okay, T1 sama dengan A. Kalau T2 sama dengan apa? Okay, ganti kat sini. T2 sama dengan A R 2 tolak 1. So sebenarnya dia jadi A R kuasa 1. So dia sebenarnya AR lah. So ingat T2 ialah AR. Okay. T1 ialah A. Dia juga sama dengan S1. Okay. So dia kata kat sini hasil tambah 2 sebutan pertama ialah 28. Maksudnya apa? A tambah dengan AR sama dengan 28. Okey, boleh faham tak ni? Ni yang pertama, ni kedua. Ni lah, kita nak buatkan dia dalam bentuk formula lah. Rumusnya ialah A tambah dengan AR sama dengan 28. Lepas tu kita nak buat apa? Kita boleh faktorkan sebab nampak A kan? Kita boleh faktorkan. So jadi A 1 tambah R sama dengan 28.
Inilah persamaan nombor 2. Okey. Kalau kamu ingat lagi dalam janjang geometri sebab kita guna konsep nisbah R to ratio kan. Jadi kita tak boleh persamaan 2 tolak persamaan 1. Tak boleh. Jadi kita akan persamaan 2 bahagi dengan persamaan 1. Okey. So kita bagikanlah. Sebab cikgu nampak nombor kat sebelah kanan. Jadi yang ni cikgu letakkan sebelah kanan. Yang ni cikgu letak sebelah kiri sebab kat sini ada A juga. So cikgu bagikan 2 bahagi dengan 1. Okay, bila masa yang kamu ada kena buat persamaan serentak, bila soalan tu tidak beri maklumat tentang A ataupun R. A dan R, kamu kena buat persamaan serentak. Okay. So sekarang 2 bagi 1, A 1 tambah R sama dengan 28 tadi. Okay, kita kena bahagikan dengan yang pertama. Yang pertama ni cikgu nampak A dekat sebelah kanan, jadi cikgu tukar dia kat tempat kiri. Kenapa nak tukar? Sebab nanti cikgu nak potong. Okay, 63/2, 1 tolak R. Okay, A dengan A boleh potong. Okay, 28 bahagi dengan 63/2 dapat apa? Okay, tekan kalkulator je. 28 bahagi dengan 63/2 dapat 8/9. Okay, cikgu harap kamu dapat jugalah. Okay. So kamu akan dapat, okay, sebelah kanan 28 bagi 63/2 dapat 8/9. Okay, nampak tak satu tolak R ni dekat sebelah kanan kan? Okay, kita boleh bawa dia ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. Okay, 1 tambah R darab dengan 1 tolak R. Okay, kamu kembangkanlah. Kembangkan 1 darab 1, 1 darab dengan R darab 1, R darab R. Akhirnya kamu akan dapat. Okay, dah kembangkan. Siapa yang dah dia cuba kembangkan? Okay, nak tulis tak muat pula. Okay. Tadi. Okay, siapa ada kembangkan? Tak ada siapa cuba kembangkan. Okay, kalau kamu kembangkan, kamu akan dapat 1 tolak R kuasa 2 sama dengan 8/9. Okay, sekarang 1 bawa ke kanan, akan dapat negatif R kuasa 2 sama dengan negatif 1/9. Negatif dengan negatif potong. So, R sama dengan, kamu puncakan 1/9 tu, jalan cikgu panjang. Kalau kamu tekan kalkulator terus, dapat 2 jawapan lah. 1 tambah, 1 akan dapat tolak. Okay, maksudnya 1 dapat 1/3, satu lagi ialah negatif 1/3. Okay, sampai sini boleh faham tak? Boleh faham tak contoh 17? Boleh cikgu. Okey, konsep dia jika kamu tak diberi A ataupun R, tak ada jujukan, terus bagi hasil tambah dan ada 2 persamaan di sini sebenarnya, jadi kamu kena buat persamaan serentak. Okey, soalan ni dia baik, disuruh cari nisbah sepunya saja. Kalau soalan lain mungkin dia akan kata cari nisbah sepunya dan sebutan pertama ataupun A lah. Jadi sekarang kamu sampai sini dah stop lah. Kalau dia kata cari sebutan pertama, bermaksud R yang kamu dapat ni tadi, kamu mesti gantikan dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2 untuk mencari nilai A. Okay, tapi untuk soalan ni kita dah stop kerana kita dah dapat nisbah sepunya. Okay, next. Okay, nisbah sepunya dan hasil tambah ni lah contoh lain, tak ada dalam buku teks kamu. Okay, nisbah sepunya dan hasil tambah ke tak terhinggaan ialah masing-masing negatif 1/4 dan 20. Jadi R dia negatif 1/4. S infinity sama dengan 20. Carikan sebutan pertama. Jadi kamu ganti je dalam formula. Formula S infinity tadi, S infinity sama dengan A per 1 tolak R. Okay, so kalau kamu kirakan 1
tolak dengan 1/4, negatif 1/4 dapat apa tu? Dapat 5/4 Betul tak? Sebab tu cikgu kata kamu sediakan kalkulator kan. Sambil ajar kan cikgu soal kan. Okey, dapat 5/4 betul tak? Dan kemudian kamu nak hilangkan 5/4, kamu darabkanlah dengan 20. Dapatlah nilai A tu. Okey, dapat jawapan. A sama dengan 25. Siapa dah dapat jawapan ni? Boleh dapat tak? Okey, Boleh. diam je. Boleh? Boleh. Okey, next. Kita pergi lagi. Slide seterusnya. Ungkapkan perpuluhan berulang. Okey, perpuluhan berulang ni, bila mana kamu pernah jumpa tak yang macam ni? Dalam contohlah kamu tekan kalkulator kan, dapat 0.3333 sampai kamu nampak penuh kalkulator tu 333, betul tak? Ini dipanggil perpuluhan berulang. Perpuluhan berulang ni kita boleh nyatakan dia sebagai pecahan termudah. Okey. So kita hanya perlu pecah-pecahkan dia, sebenarnya dia ialah janjan geometri. Okey, tapi kita kena gunakan formula hasil tambah ke tak terhinggaan. Okey, pertama sekali kita tengok apa yang berulang kat sini. Okey, 5, 6, 3, 6, 3, dot. Okey. Apa yang berulang kat sini kamu nampak? Nombor apa yang ulang-ulang? Siapa nampak yang berulang tu yang mana? 3. 3? Bukan, yang berulang ialah 6, 3 dan juga 6, 3 ni, betul tak? Bila dia letak dot, bermaksud seterusnya pun 6, 3, 6, 3 dan 6, 3 lagi, banyak lagi 6, 3. Okey, tu maksud dia. Okey, yang berulang kat sini ialah 6, 3 dan 6, 3. Yang tak berulang ialah 0.5. Jadi cara dia ialah 0.5 ini kamu kena tambah dengan S infinity. S infinity ni khas untuk perpuluhan yang berulang. Ini cara kita nak ungkapkan dia dalam bentuk pecahan termudah. Okay, jadi yang ni sebenarnya, jujukan nombor yang kat belakang ni sebenarnya kita boleh pecahkan dia kepada 0.5 tambah dengan 0.0. Okay, nampak tak? Dekat sini saya jadikan dia kosong, saya nak ambil 6, 3 kat sini je. Okay. 6, 3. Tambah lagi sebab kita nak hasilkan 0 point, sekarang dah dapat 0.563. Saya nak tambah lagi supaya dia jadi 63 kat belakang ni pula, yang ni pula. Okay. Jadi depan ni yang tempat 563 di depan ni saya jadikan dia kosong. So dia akan jadi 0.000063 dan seterusnya. Seterusnya dot tu maksudnya banyak lagi. Sebenarnya lebih kurang sama je. Cukuplah kalau kamu dah buat macam ni. Okey. Ni boleh faham tak mana data? Cuba kamu tekan kalkulator. Dapat tak? 0.56363 kalau kamu tambahkan 3 nombor ni. Dapat tak? Boleh dapat? Dapat. Contoh lain lah. Contoh kalau soalan tu 1 point berapa 3, 6. Bermaksud dia sama dengan 1. Tambahkan dengan 0.36. Tambah lagi dengan 0. Okey, kita nak 36 kat belakang, jadi kat sini kita letak 0. 0.036. Dia macam tu pecahkan dia. Jadi yang berulang ialah yang ni. Yang satu kat depan tu dia macam nombor bulat je. Tak ada masalah, biar dia. Okay, yang ni tak ada apa-apa, biar dulu. Yang ni yang kena selesaikan secara S infinity. Okay, jadi kita kena cari. Okay, nampak tak 0.5? Cikgu dah tulis dah 0.5 tambah S infinity. Okay, A dia yang mana? A
A dia ialah nombor yang pertama berulang iaitu 0.063. Okey, R yang mana? R ialah T2 bahagi dengan T1. Okey, 0.0063 bahagi dengan 0.063. Okey, bahagi dapat apa? Dapat 0 point. 0 point berapa ni? Satu. Dapat 0.1. Betul? Yang lain dapat yang sama. Okey, patutnya kamu akan dapat 0.1. Okey, so sekarang 0.0. Okey. So sekarang ni kamu kena, ini betul ke 0.063? 0.00063, betul lah. Okey, patutnya semua orang boleh dapat tak? Ke salah ni kiranya? Hei, 0.01. Ni. Cuba kira, mungkin kamu tertekan kurang kosong dia tu jadi 0.1 je. Okey. 0.01. Yang lain dapat tak? Okey, yang lain tu diam je, tidur ke apa? Okey. Tak apa. So sekarang kita gantikan A dengan R kita ni. Yang tidur tu bangun ya. Okey, respon sikit lah. Sebab kadang-kadang bila ada salah kira, mungkin kamu yang tidur tu sebenarnya kiranya terror kan. Okey, so boleh betulkan kawan-kawan. Okey, S infinity gantikan dalam formula A per 1 tolak R. A, ni dia. Per dengan 1 tolak R. Okey. 0.5 kita boleh tukar jadi pecahan. Kenapa nak tukar? Kerana akhirnya dia kata apa? Tengok. Ungkapkan dalam bentuk pecahan termudah. So kita tukarlah. Okay, ni 0.063 bahagi dengan 0. Berapa ni? 99 1 tolak 0.01. Betul tak? 0.99 kan? Betul. Okey. So sekarang ni kita nak jadikan dia pecahan. Macam mana nak jadikan pecahan? Okey. Macam mana nak tukarkan dia jadi pecahan? Contoh, kalau kita gerakkan perpuluhan di atas 1, 2, 3 kali sampai hujung kan? Dekat bawah pun kita gerakkan 1, 2, 3 kali. So kat sini kena letak kosong lah. Okey. Jadi dia akan jadi 1/2 tambah 63/990. Okey, cuba tambahkan ni jadi apa? Okey, 1/2 tambah dengan 63/990. Dan jadi apa tu? 31/55. Okey, 990. Okey, 31/55. Yang lain boleh dapat jawab? Aina, Ko, Sofia ada lagi dalam ni? Darwin, Pravin, J ada masuk? Boleh cikgu. Okay. So ingat kalau dia kata perpuluhan berulang, nak tukar kepada pecahan termudah, kamu kena pecahkan dia dulu. Okay, tengok yang mana dia berulang. Yang tak berulang kena tulis kat depan macam ni. Kita akan tambahkan dia pada akhir jalan kerja ni. Okay. Pastikan dia dalam bentuk pecahan. Okay, next kita pergi lagi. Okay, kita nak ungkapkan perpuluhan berulang dalam bentuk pecahan termudah. Okay, nampak tak ni? 0.345, 345, 345. Jadi nampak jelas dekat sini perpuluhan berulang dia 345, 345, 345. Kalau kita tuliskan dalam bentuk janjang dia akan jadi ni 0.345 lah. Sebab kat depan tu tak ada nombor kan. Kalau dia ada nombor lain dekat sini, contohnya 1 ke, kita akan buat 1 tambah lah. Kalau ni kita terus ambil je yang pertama 0.345
Dia tambah dengan, okey kita nak 345 yang kedua ni. Jadi kita kena letakkan 345 ni jadi 0, 0, 0. Okey, so kita akan jadi 0.0000345. Okey, kalau kita buat tambah lagi, okey kita nak yang ketiga punya 345. Jadi 6 nombor di depan ni kita letakkan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 3, 4, 5. Okey, tambah lagi dot, dot, dot. Inilah pecahan dia. Okey, kalau tulis dalam bentuk janjang. So sekarang kita nak ungkapkan dalam bentuk pecahan termudah. Ingat, yang pertama yang berulang ialah A. Okay, R dia ialah 0.0000345 bahagi dengan 0.345. Dapat apa? Cuba kira. Okey. Kalau kalkulator kamu tulis 1 darab 10 kuasa negatif 3 masuk apa? Kosongnya ada 3 kali. 0.003. Tu maksud dia. Sorry. 1 1 darab kan? Jadi cikgu tersalah. 10 kuasa 3, cikgu tulis 3 pula kat sini. Okey, kat sini 1. Boleh faham tak nak tulis ni macam mana? Kalau dalam kalkulator 1 darab 10 kuasa negatif 5. Maksudnya kosong di hadapan 1 tu ada 5 kali kosong. Barulah dia jadi 1. Dia macam tu. Okay, so kalkulator cikgu ni dia tulis darab 10 kuasa negatif 3. Okay, kalau kamu sama, inilah jawapan kita R. So gantikan dalam formula S infinity. S infinity sama dengan A per 1 tolak R. Okay, dapat jawapan apa? Akan dapat jawapan dekat bawah dia. Bawah yang bawah penyebut 0.999. Betul. Okay. Okay, cara dia macam mana? Gerakkan perpuluhan 3 kali dekat atas, 3 kali dekat bawah. So pecahan kita sebenarnya 345 per 999. Okay, kita cuba permudahkan jika boleh. Macam mana nak permudahkan? Tekan je kalkulator. Okay, 345 per dengan 999. Jadi kalkulator kira 115 per 333. Okay, kalau kamu nak manual kira pun boleh. Okay, cikgu nak cepat. Okay, dan ni sebenarnya bukan susah sangat kan. Okay, kalkulator ada boleh kira 333. Okay, boleh dapat tak tu? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. So sekarang 4.18. Okay. Biasanya kalau dia baik, dia cakap macam ni perpuluhan berulang. Kadang-kadang dia terus bagi macam ni. Dia kata ungkapkan 4.18 lepas tu ada dot dot dalam pecahan termudah. So ini maksud dot dot itulah dia punya nombor yang berulang. Itu maksudnya macam ni. 18, 18, 18. Dot, dot, dot. Tu maksud dia. Okay, so ada 4 dekat depan. So kamu tahu dia ialah nombor bulat saja kat depan. So 4 tambah. Okay, 0.18. Kita ambil yang pertama ni 18. Mestilah kat depan kita jadikan kosong lah. So dia baru jadi 4.18. Kita tambah lagi. Okay, kita nak 18 yang dekat kedua ni. So dekat depan semua kita letak kosong. 0.0018. Okay, tambah lagi kalau kita nak tulis banyak-banyak boleh 0.00018. Tambah dot dot dot.
Okay, banyak lagi. Okay, so sekarang yang buat S infinity ialah yang 0.18 ni lah. Okay, so dia sebenarnya formula dia 4 tambah dengan S infinity. Okay, A dia ialah 0.18. Ni dia punya A. Okay, R dia ialah 0.0018 bahagi dengan 0.18. So jawapan dia mesti lebih kurang je dengan yang tadi. 0.01 ke, 0.001 ke macam tu. Okay. Bahagi dengan 0.18, kamu akan dapat jawapan 0.01. Okay. Gantikan saja dalam formula ni. 4 tambah dengan A 0.18 per dengan 1 tolak 0.01. So dia akan jadi 4 tambah 0.18 per dengan 0.99. Perpuluhan gerak 2 kali dekat atas, dekat bawah 2 kali juga. So 18 per 99 kita kecilkan saja. Guna kalkulator, kita akan dapat 2 per 11. Okay. Kita akan dapat 4 tambah 2 per 11. So sebenarnya dia ialah nombor bercampur. Nombor bulat campur pecahan jadi nombor bercampur. So akhirnya jawapan dia 4, 2 per 11. Okay. Boleh? Kalau kamu nak darabkan, boleh jugalah. Dia jadi 46 per 11. Okay. Mana-manalah bolehlah. 46 per 11. Dua-dua jawapan boleh. Okay, boleh faham tak? Perpuluhan berulang. Boleh faham tak? Kalau faham, cikgu pergi ke next slide. Okay, diam je. Diam tu faham Okay, sekarang kalau dah boleh faham yang tadi, kita nak selesaikan masalah melibatkan jam-jam geometri. Ini adalah part yang paling last dalam buku teks kamu. Dalam silibus kamu, KSSM tingkatan 4, matematik tambahan. Okay, dan kita maksudnya minggu depan boleh pergi ke tajuk barulah. Okay, so sekarang, okay, contoh 19. Okay, sebuah syarikat telekomunikasi berjaya menjual sebanyak 0.5 juta buah telefon pintar tahun 2015. Okay, 0.5 juta. Okay, 2015. Setiap tahun, jualan telefon syarikat tersebut meningkat sebanyak 4%. Okay, cari jumlah telefon pintar yang dijual dari 2015 hingga 2020. Okey, sebenarnya dia nak suruh cari apa ni? Jumlah bermaksud kamu kena cari S. Okey, hasil tambah. Okey, berapa tahun tu? Daripada 15 hingga 20, berapa tahun tu? 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 6 tahun dia nak cari S6 sebenarnya. Berapa? Okey, tapi sebelum tu dia jual sebanyak 0.5 juta buah telefon pintar 2015, bermaksud kita anggapkan dia sebagai tahun yang pertama. Sebab kita tak nampak maklumat tentang tahun 2014 atau sebelum tu. Okey, jadi kita anggapkan inilah tahun pertama dia jual sebanyak 0.5 juta. So A dia dalam bentuk juta 0.5 juta. Okey. Bila dikata jualan meningkat sebanyak 4%, okey, apa maksud dia? R dia berapa? Siapa tahu R dia berapa? Siapa tahu R dia berapa untuk kenaikan ataupun peningkatan jualan telefon? 4% bermaksud? Sebab kita nak cari S6, kita perlukan A dan kita perlukan juga nilai R kita. Okey. Siapa yang tahu? 4% tu maksudnya adakah R dia 4? Ataupun 4 bagi 100? Adakah macam tu? 4 bagi 100. 4 bagi 100? Okey, sebenarnya bukan Sebenarnya bila 4% bermaksud dia macam ni. Contoh. Okey. Kalau
ni contoh lain cikgu nak bagi kamu faham. Okey, contoh harga baju tu RM100. Naik 4% bermaksud harga baju tu sudah menjadi berapa tu? RM104. Boleh faham tak? Tahun seterusnya harga baju tu naik 4%, dia dah jadi RM104. So kalau nak cari R dia ialah 104 bahagi dengan 100. So R dia sebenarnya ialah 1.04. Kalau dekat sini dia kata naik 40% bermaksud harga baju menjadi RM140. Itu maksudnya. Kalau naik 4% ialah 104. So kalau maksudnya kamu kena faham lah, kalau naik 20% 120. Maksudnya 120 bagi dengan 100 dapat 1.2. Kalau 140 bagi 100 dapat 1.4. Tapi sekarang naik 4% saja. Okey. Harga sebelum tu 100% lah. Ataupun kamu kira macam ni lah. 100 darab dengan 4%. Kamu akan dapat RM4. Jadi 4 tambah dengan 100. So total harga dia yang terbaru ialah 104. Boleh faham tak tu? Ni konsep kenaikan dia tu. Okay, so ini harga tahun yang terbaru bahagi dengan yang lama 100 dapatlah 1.04. So cikgu harap kamu boleh faham lah macam yang dapat ada 1.04. Okay, bukan boleh terus 4% Okay, 4% ataupun 0.04 bukan. So dia ialah 1.04. So sekarang soalan dia, cari jumlah telefon pintar dijual dari 2015 hingga 2020. So gantikan dalam formula S6. Okay. Okay, apa formula dia? Ingat lagi tak formula SN itu yang dah belajar sebelum ni? Okay, formula SN cikgu tuliskan balik. R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okay, ini ialah untuk kes yang R dia melebihi daripada 1. Okay, so gantikan. A dia 0.5. R dia ialah 1.04 kuasa 6 tolak 1 per dengan 1.04 tolak 1. Okay, apa jawapan akhir dia? Berapa juta agaknya yang dia jual daripada 2015 hingga 2020? Jawapan kamu tu dalam unit juta. Kenapa? Sebab A kamu tadi ialah 0.5 tu ialah juta. So unit kamu ialah juta. Okay, ni apa ni? Siapa yang dah kira? Boleh dapat tak? 3.316. Okay, jawapannya 3.316. Okay, betul. Okay, cikgu harap kamu boleh faham lah apa maksud dia dan macam mana cari R dia. Okay, so next dia soalan yang sama lagi. Okay, tapi dia ada, okay, soalan lain kat sini. B dia sambungan. Tadi kita dapat A dia berapa? A dia tadi 0.5 juta. Cikgu tuliskan dululah. Okay, sebab mungkin info ni akan digunakan lagi. R dia 1.04. Okay, jika 33% dari telefon pintar dijual dari 2017 hingga 2020 bersaiz 5 inci. Okay, 14% pula bersaiz 6 inci. Hitung jumlah telefon pintar bersaiz 5 inci dan 6 inci. Okay, jadi kita nak tahu pula berapa bilangan, okay, 33% ni yang saiz 5 inci berapa banyak, yang 14% saiz 6 inci ni ada berapa banyak. Okay, jadi kita nak tahu berapa banyak tu, kita kena tahulah jumlah telefon pintar, okay, semua sekali. Okay,
daripada 2017 hingga 2020. Okey, boleh faham tak maksudnya? Sekarang ni tadi dia mula dengan 2015. Okey, 2016. Sekarang ada 2017. 2018. 2019 dan juga 2020. Dia nak tahu jumlah telefon pintar dari 2017 hingga 2020. Okey, tadi kita dah dapat dah S6. Ingat lagi tak? S6 kita tadi berapa? 3.316 juta kan? 3.316 juta ini ialah daripada 2015 sampai 2020. Kita sekarang nak dapatkan 2017 hingga 2020 bermaksud kita mesti tolakkan dengan S2. Boleh faham tak? Ini T1, ini T2, T3, T4, T5, T6. Bila kamu cari S6 bermaksud T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5 tambah T6. Itu maksud S6. Sekarang ni kamu perlukan 3 hingga 6. Tapi kamu tak perlukan T1 dan T2. Iaitu ini ialah S2. Okey, T1 tambah dengan T2 ialah S2. Kamu tak nak dia ni. Jadi formula yang kamu kena gunakan ialah S6 tolak dengan S2. Okay, sebab kamu nak tahun 2017 hingga 2020 saja. So S6 tak ada masalah, kita sudah ada 3.316 juta, kita tak mau buat jalan kerja baru. Okay, kalau S2 kamu kena gantikanlah dalam formula. S2 sama dengan A dia ialah 0.5 juta. Okay, 1.04 ialah dia punya R. Kuasa N. N ialah 2. Okey, tolak 1 per dengan 1.04 tolak 1. Okey, ni kamu dapatkan dulu berapa, baru tolakkan 3.316, baru tolakkan. Okey. Cuba kira dapat berapa. Okey, ni akan dapat. Okey, yang dalam kurungan kalau kamu kira akan dapat 1.02 juta. Okey, dapat ke tak? Cikgu harap kamu dapatlah 1.04 kuasa 2 tolak 1. Bahagi dengan 1.04 darab dengan 0.5. Okey, dapat 1.02. Cikgu dah kira dapat. Okey, kamu tolakkan sekarang 3.316 tolak dengan answer. Dapat 2.296 juta. Ini apa maksud? Ini maksudnya semua bilangan telefon yang dia jual dari tahun 2017 hingga 2020 dalam masa 4 tahun inilah. Okey. Jumlah dia ialah 2.296 juta. Okey, soalan sekarang. 33% bersaiz 5 inci. Okey, jadi kita nak kiralah 5 inci punya handphone yang kecil sikit kan saiz. 33% darab saja dengan 2.296 juta. Okey, darabkan dapat apa? Dan kalau 6 inci pun kita buat yang sama. 6 inci sama dengan 14%. Darab je lah dengan 2.296 juta. Okay, so ada berapa juta jualan handphone 5 inci? Okay, boleh faham tak cikgu cakap apa?
Okay, boleh faham ke? Cikgu cakap apa tu? Faham. 0.5 0.0.758. 0.758. Okay, betul. 0.758 juta. Saiz 5 inci. Okay, 6 inci. 0.321. Okey, betul. 0.321 juta. So, cikgu harap kamu boleh faham. Okey. Cara nak selesaikan masalah janjang geometri. Okey, next kita pergi ke contoh tambahan, contoh lain. Okey. Aisyah ditawarkan bekerja oleh dua bank berbeza. Senang cerita kan, kalau kamu nak bezakan aritmetik dengan geometri, kamu tengok. Kalau geometri biasa dia ada bagi soalan tu ada nampak peratus. So naik harga ke, naik gaji ke, itu ialah peratus-peratus ni biasanya janjang geometri. Okay. So Aisyah ditawarkan bekerja oleh dua bank berbeza. Okay, bank berbeza. So kita highlight sikit kat sini. Bank A tawarkan gaji 45,000 setahun. Bank A. Okay, kenaikan tahunan 5%. Okay, dari gaji pokok. Okay, Bank B menawarkan, okay ni Bank B. Okay, Bank B. Highlight pakai apa? Hijau lah, okay. Bank B pula. Bank B, gaji dia 40,000. Okay, kenaikan 8%. Okay, Aisyah bercadang memilih bank yang menawarkan jumlah pendapatan paling tinggi. Maksudnya dia nak kerja gaji yang paling besar lah. Takkanlah nak kerja gaji murah kan? Okay, so sekarang ni kita tuliskan info dulu. Okay, Bank A, Bank B. Okay, gaji permulaan dia 45,000 setahun. Okay, setahun. Ni anggapkan tahun pertama dia kerja. Okay. Anggapkanlah itulah gaji pokok dia sebab dia tak ada bagi maklumat tentang gaji pokok yang lain. Okay, so dia kata kenaikan 5%. Okay, faham tak tadi yang peratus tadi? Kalau 5% bermaksud macam mana kita nak kira kenaikan 5% daripada 45,000 ni? Okay, kalau dia naik 5%, cara yang senang kira bermaksud contoh yang daripada 100 dia jadi 105 kan? Itu konsep dia. Okay, bermaksud kamu kena nak dapatkan gaji tahun kedua ni, kamu akan darabkan dengan naik 5% maksudnya 105%. Bermaksud dia sama dengan 1.05. Jadi untuk mendapatkan gaji tahun kedua, kamu kena darab dengan 1.05. Okey, maksudnya dia punya R dia lah. Okey, 45,000 darab dengan 1.05 berapa? Dapat gaji tahun kedua 47,250. Okey, kalau kamu nak kira tahun ketiga, kamu darab lagi dengan 1.05. Akan dapat RM49,612.50. Okey, itu gaji dia. T1, T2, T3. Okey. Bank A. Okey, untuk Bank B, dia kenaikan dia ialah 8%. Okey. 8% kenaikan bermaksud dia ialah 108%. Okey. Sama dengan 1.08. Okey, ni dia punya R dia. Okey, ni dia punya R dia. So, untuk Bank B, okey ni tahun pertama. Tahun kedua kamu kena darabkan dengan 1.08. RM43,200. Okay, lagi darab lagi dengan 1.08. Okey, 46,656. Okey.
dan seterusnya. Maksudnya dia bekerja bukan 3 tahun je, dia nak bekerja 8 tahun kat sini dia ada tulis. Okay. So sekarang soalan dia, Aisyah bercadang memilih bank yang menawarkan pendapatan tinggi dan menabung 15% dari gajinya untuk melanjutkan pelajaran selepas bekerja 8 tahun. Jadi kita akan kirakan gaji dia, jumlah gaji dia selama 8 tahun ada berapa jumlahnya. Dan kita akan bandingkan mana yang lebih besar. Itulah yang akan dia pilih untuk bekerja. Okay. So ni kalau kamu kira, A dia, formula dia apa? Ingat lagi tak formula SN? Okay, formula SN tadi yang cikgu tulis dekat slide sebelum ni. R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okay, so gantikan A dia 45,000. Okay, R dia 1.05 kuasa 8. Okay, tolak 1. Per dengan R tolak 1. Okay, akan dapat jawapan berapa banyak gaji dia. Okay. Yang ni pun sama. 40,000 1.08 kuasa infinity cikgu tulis Aduh, 8 dah terbalik pula. Okay. Okay, 8. Apa benda lah. Okay, S8. Okay, kuasa 8 kat sini. Tolak 1 per dengan 1.08 tolak 1. Okay, berapa gaji dia? Kita nak tengok jumlah gaji mana yang lebih besar. Okay, bank A. Siapa yang dah kirakan untuk bank A? Boleh kira tak? Dapat tak? Dapat tak 429? Dapat tak? Dapat cikgu. Okay, boleh dapat So dapat 429. Ni duit dia selama 8 tahun. 709.90 sen. Okay, kenapa nak ambil sampai sen? Sebab dia duit kan. Duit kita boleh ambil 2 tempat perpuluhan kerana ada duit sen dia kat situ. Okay, yang ni S8 yang seterusnya. 3150. 3150. Macam 400 lebih juga. 425. 3150 tu salah tu. 465. Okay, yang lain-lain tu kena cuba kira sebab kalau kamu tak cuba kira, nanti masa exam make error. Sebab tak tahu kan, tak expert tekan kalkulator. Okay, so patutnya ni lah tadi jawapan dia Tadi kalau kamu dapat 3150 tu mungkin tersalah tekan. Okay, mungkin kosong tak cukup kat situ. Okay, so inilah dua gaji dia. So kat mana bank yang dia patut kerja? Mestilah bank A kan. Sebab dia target nak kerja dekat tempat yang gaji paling tinggi, offer paling tinggi. So inilah. So dia kata berapa jumlah tabungan untuk melanjutkan pelajaran. So sebenarnya dia spend duit untuk simpan lah. Dia simpan duit 15% daripada gaji. Kalau dia bekerja di bank A, dia nak simpan 15% tadi nak untuk apa? Sambung belajar. Okay, so jawapan dia tadi ni sebab tak muat cikgu tulis kat sini. Okay, dia akan bekerja dekat bank A. Okay, tabungan dia untuk belajar tadi. Tabungan untuk pelajaran.
Okey, dia nak simpan 15% daripada gaji dekat bank A tadi 429,709. Okey, cuba kamu darabkan 429,709 sen. Okey, berapa banyak dia simpan untuk belajar? RM64,456,49 Okey, ni sepatutnya yang kamu dapat lah. Okey, walaupun kamu tak respon ataupun kamu tulis dekat chat kan, cikgu tak boleh nak baca sebab cikgu present ni dalam bentuk slideshow tau. Slideshow, so cikgu tak boleh nampak muka kamu ke ataupun kamu respon dekat chat. Okey, so ni jawapan dia. Siapa yang dah kira, cikgu harap dapat jawapan sama lah. Okey, ini kita dah habis dengan tajuk bab 5 ni, janjang. Okey, ni adalah tugasan. Tugasan 1 ni dekat latih diri 58 muka surat 148 nombor 1. Okey, dia ialah bentuk yang ada macam puzzle hari tu lah. Kamu kena selesaikan 4 soalan, lepas tu kamu kena isikan nombor-nombor dekat sini kan. Dia macam tu. Tapi ada pelajar yang hantar tapi jalan kerja tak tahu mana datang. Saya rasa, cikgu rasa lah, mungkin dia salin jawapan belakang. Okey, tapi kalau boleh tunjukkan jalan kerja. Okey, yang ni nombor 1 ni ialah soalan tentang S infinity ataupun hasil tambah ke tak terhinggaan. Okey. Tapi latih diri 5.9 ada 2 soalan je. Okey, muka surat 149. Okey, soalan-soalan tu soalan penyelesaian masalah. Mungkin kategori TP5. Okey. Kita review sikit sebab cikgu takut kamu ada masalah untuk buat. Walaupun kamu kena buat sendiri tapi cikgu nak tolong sikit. Okey, bagi hints ataupun clue dia. Okey. Kita review sikit. Okey. Tugasan 5.9 yang kamu kena buat. Okey, nombor 1. Seutas dawai dipotong kepada beberapa bahagian dengan 10x cm, 4x tambah 20 cm dan 3x tolak 10 cm ialah 3 bahagian berturutan bagi suatu janjang geometri. Okey, bila dia bagi sebutan berturutan, tak semestinya ini ialah T1, T2, T3. Okey, tak boleh terus kata macam tu. Kecuali dia ada inform lah. Okey, tapi yang A dia ada cakap, cari bahagian terpanjang. Bermaksud, yang paling panjang tu ialah kamu punya A kamu berapa? A. A tu yang dia suruh cari berapa. Jika X ialah sebutan kedua terpanjang. Boleh faham tak? 10X ni ialah T2 lah. Yang terpanjang, yang kedua. Tapi yang pertama tak tahu. Okay, ni T3. Ini T4. So nak tahu A ke ataupun R ke, kamu mesti carikan dia punya nilai X dahulu. Okey, dalam janjang geometri, kamu nak carikan dia punya nilai X kalau dia beri macam ni, kamu mesti gunakan formula ni. T2 bagi T1 mestilah sama dengan T3 bagi dengan T2. Ataupun sama juga dengan T4 bagi T3. Disebabkan T2 dengan T1 ni kita tak boleh buat sebab T1 tak ada, kita guna yang ni. Okey, jadi kamu akan gunakan T3 bagi dengan T2, 4X tambah 20 bahagi dengan 10X. Okey, cikgu dah tolonglah kamu untuk buatkan jalan kerja, jadi cikgu harap kamu tak ada masalah. Sebab minggu depan cikgu dah tak nak review tajuk ni lagi dah. Kita pergi ke tajuk baru. Okey, 4X tambah 20. Okey, so bila sampai macam ni, kamu kena selesaikanlah persamaan serentak. Bermaksud, bukan persamaan serentak lah, maksudnya kamu kena crossoverkan dia ke supaya dia akan jadi apa? Dapat nilai X tu. Okey, cikgu tolong kat sini Okey, so 4X tambah 20. Kalau kamu darabkan dengan 4X tambah 20, dia dah jadi 4X tambah 20 kuasa 2. Okey. Kuasa 2. Yang sebelah kanan dia akan jadi
10 darab dengan 3x dia akan jadi 30x kuasa 2 tolak 100x. Okey, yang ni kamu kembangkan. 4x kalau kuasa 2 dapat 16x kuasa 2. Okey, yang ni pula 4x darab dengan 20 jadi 80x darab dengan 2. So dia akan jadi 160x. Kalau kamu tak mahir nak kembangkan dia ni, kamu boleh buat 4x tambah 20. Lepas tu 4x tambah 20 lagi. So kamu kena kembangkan manual lah. Kembangkan, okay, darab. Okay, ni darab lagi, ni darab lagi. Nanti kamu dapat sama. Okay. Tambah lagi dengan, okay, 20 kuasa 2. So dapat berapa 20 kuasa 2? 400. Okay, nampak tak? Dia ada bentuk kuadratik sebab dia kuasa 2. So, cikgu bawa dia ke kiri semua sekali. Okay. Dan kena tekan kalkulator lah yang mod 3 kali tu kan. 16x tolak 30x kuasa 2. So, dia jadi negatif 14x kuasa 2. Okay, 160 tambah 100x. So, dia jadi positif 260x. Okay, lagi 400. Okay, tak ada tolak tambah kan. So, positif 400 lah. Okay, cuba kamu tekan kalkulator mod 3 kali. EQN. Kamu akan dapat 2 jawapan. Okay, apa dia jawapan dia? Sekarang ni maksudnya kita terus dah kepada jawapan dah ni. Okay, siapa tahu ni apa dia punya jawapan, tekan kalkulator dulu. Masukkan A, B, C dia. Ni A, ni B, ni C dia. Okay, nanti kamu dapat nilai X dia. Negatif 1.28. 1.28? 1.428 ke 1.28 tu? 1.428. Okay, cuba tekan yang ada A, B, C. Nanti dia bagi jawapan dalam pecahan. Cuba tekan. Dia jadi apa? Negatif 10/7. Betul. Negatif 10/7. Okay, lagi satu jawapan? 20. 20. Okay, mana jawapan yang kita kena pilih ni? Antara dua. Ini kita boleh reject. Reject ataupun abaikan. Ataupun kita boleh tulis ignore. Boleh juga. Okay, kenapa? Kenapa alasan dia kita mesti abaikan satu jawapan yang negatif? Kerana, tengok ni. Seutas dawai dipotong kepada beberapa bahagian dengan 10x cm. Okey, bermaksud x tu mesti nilai positif. Kalau negatif, ada ke panjang nilai dia negatif? Negatif 5 cm ada tak? Tak ada kan? Kalau ukuran panjang ke, bilangan orang ke, mesti nilai yang positif. Jadi kamu akan ambil x sama dengan 20. Okey, boleh faham yang kat situ tak? Okey, cikgu harap kamu boleh faham lah. Jadi, X sama dengan 20. Okey, sekarang kamu gantikanlah dekat sini. X dia 20. So, dia jadi apa ni? 10 dengan 10. Kan, gantikan. 10 dengan 20 kan. So, dia sebenarnya 200 kan. Okey, yang ni pula yang T3. Ni T2 kan. Yang T3, 4 darab dengan 20 tambah 20. Okey, berapa tu? Ni 100. Betul? Betul tak? Kamu akan dapat T2, T3 dia akan dapat 200. Lepas tu akan dapat kat sini 100. Okey, kalau kamu gantikan kat sini 20, dia akan jadi 3 darab dengan 20, 60. Tolak 10, dia akan jadi 50. Okey, nampak tak janjang dia? T2, T3, T4. Nampak tak? Ni janjang dia.
Jadi R dia boleh cari tak? R dia bolehlah cari kan? R dia ialah T3 bahagi dengan T2. So 100 bagi dengan 200 jadilah dia 1/2. Boleh faham tak yang tu? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Okay. Okay, boleh faham So sekarang soalan dia kata carikan bahagian yang terpanjang. Bahagian terpanjang bermaksud dia suruh cari A dia berapa. Okay, kamu kena tahu janjang geometri ni T2 dia ialah dalam bentuk janjang kuat dalam bentuk formula AR. Ingat tadi tak yang kita gantikan T2 sama dengan AR. Okay, T2 yang ni lah kita ambil yang mudah lah. 10x ni senang sikit kan. Okay, so T2 dia ialah 200. Okay, T2 dia sama dengan 200. A kita tak tahu tapi R dia ialah 1/2. Okay, jadi kita boleh dapat A lah. A dia sama dengan 2 darab dengan 200 dapatlah 400. Okay, boleh faham tak tu? Itulah sebenarnya yang dia nak. A dia sebenarnya sama dengan 400 cm. Siapa yang baru join tu, nanti kamu, cikgu ada record tapi cikgu dia akan lambat sikit masuk. Jadi dah ada masuk nanti baru cikgu akan uploadkan link. Okay, kalau siapa yang nak tengok sebab hari ni penyelesaian masalah. So agak susah sikit lah kalau kamu tak join kelas, tiba-tiba kamu nak jawab, memang tak boleh jawab lah. Okay, so jawapan dia 400. Cikgu harap kamu boleh faham jalan kerja cikgu ni daripada sini tadi pergi ke sini. Okay, dan ni jawapan akhir dia. Okay, B. Jika dawai dipotong kepada bilangan bahagian yang tak terhingga, nampak tak? Ini maksud tak terhingga, maksudnya maksimum, potong dawai tu. So sekarang cari panjang maksimum. Bermaksud dia suruh cari, yang B ni dia suruh cari S infinity lah sebab dia nak panjang maksimum. Okay, B, kamu kena cari S infinity. Gantikanlah dalam formula A/1 tolak R. Okay, A dah tahu kan? A dia tadi berapa? 400. R dia 1/2. Okay, gantikanlah dalam formula. Okay, dah dapat jawapan sama dengan berapa? Cikgu tak tulis lah sebab nanti tak jadi kerja sekolah pula kan. Nanti macam cikgu dah bincang semua. Okay, tukar dalam meter. Okay, kerana A kita tadi dalam sentimeter. Okay, sebab unit kat atas sentimeter. Tapi soalan ni dia kata dalam meter. So, kamu kena tukar dalam meter. Kamu kena bahagilah dengan cm tukar kepada meter, bagi dengan 100. Okay, itu ialah cikgu nak review saja. Tapi yang A ni cikgu dah tolong kirakan sekali. Okay, kamu settlekan bahagian B. Okay, next. Cikgu pergi kepada soalan kedua. Okay. Okay, rajah menunjukkan corak berbentuk sarang laba-laba. Okay, lilitan bagi setiap semi bulatan mengikut janjang geometri. Dengan jejari semi bulatan terkecil ialah J. Okay, bermaksud yang ni yang kecil ni kat dalam ni. Yang kecil lah contohnya ni Okay, kalau kamu tak tahulah ini pengetahuan am ke apa. Okay, sarang laba-laba ni biasanya dibuat daripada yang tengah dulu Dia barulah jadi yang besar, yang besar, yang besar ni. Okay, so kita bermula dengan jejari yang kecil lah. Okay, dia dah kata semi bulatan terkecil. Okay, kalau disebut pasal perkataan lilitan, sekurang-kurangnya kamu kena tahu yang formula lilitan ialah 2 pi J. Okay, tetapi soalan sekarang, lilitan bagi setiap semi bulatan. Bermaksud dia bukannya bulatan penuh kan? Jadi dia anggap sebagai semi bulatan. Semi bermaksud kamu kena bahagi dengan 2. So formula yang kamu akan gunakan kerana dia ialah semi bulatan, formula dia ialah pi J. Okay. Dan dia disebut kat sini, jejari paling kecil ialah J, bermaksud itulah sebutan pertama. Sebutan pertama dia ialah pi J lah. Okay, ini ialah T1 dia. Okay.
Jejari, okey. Dan setiap jejari berikutnya bertambah 40%. Okey, ingat lagi tadi kes yang duit tadi. Okey, kalau 40% bermaksud apa? Dia punya R dia berapa? R dia ialah, ingat lagi tak? Kalau 40% maksud apa? Dia akan jadi 140 bahagi dengan 100. So patutnya kamu tahu dia akan jadi 1.4 dia punya R dia. Okey. Bermaksud inilah sebutan pertama. Kamu nak dapat sebutan kedua, kamu akan darabkan dengan R dia. Okey, R dia 1.4. So dia jadi macam ni lah. Nak dapat sebutan ketiga, kamu akan darabkan lagi dengan R dia. Okey, tadi dah dapat 1.4 ni kan, tapi kena darabkan. Ini sebutan kedua. Sebutan ketiga darab lagi 1.4. Okey, akhirnya yang A ni kamu akan dapat bentuk dia macam ni. Pi J, ni yang pertama. Yang kedua tadi pi J 1.4. Sebutan kedua pi J 1.4, sebutan ketiga ialah pi J 1.4 darab 1.4 lagi, jadi dia tulis sebagai macam ni lah. Okey, ini dah cukup lah sebab dia nak 3 sebutan pertama. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh faham yang A ni macam mana dia dapat. Okey. Kita tengok soalan yang B. Okey, soalan B pula. Okey, cari jumlah panjang lilitan dalam meter bagi corak sarang laba-laba yang mempunyai 15 semi bulatan dan jejari 2 cm. Okey, bermaksud dia punya J tu ialah 2 cm. Okey, dia nak jumlah panjang, bermaksud bila ada jumlah dan dia mempunyai 15 semi bulatan, bermaksud B dia nak suruh cari S 15. Okey, S 15 dia apa? Okey. So macam mana cari S 15 je? Formula yang kita nak guna ialah SN A R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. N dah ada, yang kita tak ada ialah A dengan R. Okey, A dia apa? A ialah lilitan pertama. Okey, A dia ialah, boleh kira lah. A ialah, kat sini T1 ni A lah. Pi J. Jadi J dia ialah berapa? 2 kan tadi, dia sebutkan jejari 2. Jadi pi tu kita gunalah 3.142 darablah dengan 2. Okey, ni formula datang daripada mana? Daripada pi J. Okey, ini ialah A kita. Okey, nanti kamu dapatlah A dia berapa. Okey. So kalau R pula macam mana? R ialah 1.4. Okey, maksudnya daripada sebutan pertama ke kedua ke ketiga semua dia darab dengan 1.4. Jadi R ialah nisbah sepunya dia ialah 1.4. Jadi tugas kamu sekarang buat apa? Gantikanlah A dengan R ke dalam formula ini. Okey, lepas tu dah dapat jawapan S15. Kamu dapat jawapan tu dalam bentuk cm. Okey, dah dapat jawapan dalam bentuk cm. Kamu tukarkan kepada meter. Okey, kenapa? Sebab tengok ni, cari jumlah panjang dalam meter. Okey, boleh? Cikgu harap cikgu dah membantu kamu nak jawab soalan 1 dan soalan 2. Okey, yang A tu cikgu dah jawab, kamu tinggal jawab B je. Nombor 1 tadi pun sama, yang B je kamu kena selesaikan. Okey. So setakat ni ada apa-apa lagi nak tanya tak? Ada soalan ke? Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Boleh faham yang tadi? Boleh. Okey, ada siapa-siapa nak tanya kot ada dekat dalam chat ni? Okey, semua boleh So kalau tak ada masalah, okey cikgu rasa kita habis untuk hari ni. Habis tajuk ini dan habis juga kita punya sesi PDPI kita pada hari ni. So nanti
Siapa yang tak dapat join tu boleh tengok video, tapi video tu lambat sikit sebab dia akan simpan lambat dalam cikgu punya drive ni. Okay, cikgu akan cuba upload dekat YouTube supaya kamu boleh tengok link kat sana. Kalau tak, kamu guna data yang lebih banyak lah. Kalau YouTube mungkin lebih mudah sikit. Okay, tapi yang tu lambat sikit lah. Sekarang ni cikgu akan bagi kamu balik slide tadi. Boleh kamu tengok, salin contoh dan juga buat latihan. Okay, dah siap, tolong snap bagi pada cikgu. Okay, macam biasalah. Yang hari tu punya tugasan pun ramai yang tak hantar lagi. So cikgu harap kamu tak ada masalah dan boleh hantar kemudian Tolong hantar Dan kehadiran, okay Aina sebelum tu tolong snapkan gambar Aina. Screenshot ke? Dah Okay. ada dalam grup. Okay, boleh. Okay, sebelum tu jangan lupa kehadiran hari ni cikgu kena key in 2:30 petang. Tolong masukkan nama Kadang-kadang kamu masuk dalam kelas hari ni tapi kamu tak masukkan nama dalam Google Form tu. So cikgu harap kamu boleh masukkan ni lah, tulis kehadiran dulu Okay, habis untuk hari ni. Okay, selamat menjawab semua latihan cikgu bagi tu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu.